Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar dan pensyarah yang bersama-sama kita untuk memperdengarkan pengucapan awam bagi program Virtual Speakers Corner yang telah dijadualkan pada tarikh 6 Mei 2021 iaitu hari Khamis. Saya, Nurul Hazimah binti Abdul Hamid selaku moderator anda bagi Virtual Speakers Corner hari ini. Sebelum kita mulakan perkongsian pada hari ini, eloklah saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita ini merupakan ahli Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian Permatani di bawah Kelab Bachelor Science Horticulture. Namanya ialah Siti Munirah binti Taizidin dan beliau adalah pelajar tahun ketiga. Tajuk yang akan dibawa oleh panel kita bagi episod kali ini ialah Kawalan Perosak dan Penyakit Terhadap Sayur Sawi. Saudari, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munirah binti Tazidin, pelajar tahun ketiga dari Bachelor Science Horticulture. Okey, pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang kawalan perosak dan juga kawalan penyakit terhadap sayuran sawi. Jadi izinkan saya untuk tunjukkan slide. Okey, apakah yang dimaksudkan sebagai perosak? Perosak adalah kesemua organisma yang mendatangkan kemudaratan dan juga kemusnahan kepada tanaman manusia seperti patogen, rumpai, serangga perosak dan juga mamalia. Jadi bagaimana kita boleh mengawal serangga perosak ini? Antara kaedah yang boleh kita lakukan adalah kaedah bersepadu ataupun kaedah tunggal. Kaedah bersepadu adalah yang selalu kita sebut sebagai Integrated Pest Management iaitu IPM. Jadi kaedah yang pertama adalah kaedah culture. Cara yang pertama adalah menanam tanaman penolak. Tanaman penolak contohnya seperti bunga tahi ayam dan juga pokok basil. Sebab aroma yang dikeluarkan oleh pokok ini tidak disukai oleh serangga perosak. Ada satu kajian di Indonesia menunjukkan bahawa pokok sawi yang ditanam bersama pokok basil dapat mengawal populasi Protella xylostella dan seterusnya dapat menghasilkan sayur sawi yang lebih baik. Kaedah yang kedua adalah kaedah tanaman giliran ataupun crop rotation. Kaedah ini adalah kaedah di mana kita menukar setiap tanaman setiap kali kita telah menuai sesuatu tanaman. Contoh tanaman yang sesuai digilirkan dengan pokok sawi adalah seperti kangkung, kacang panjang dan juga bendi. Kaedah ini dapat dikatakan dapat mengawal populasi Liromyza pudobrensis. Kaedah yang kedua adalah kaedah mekanikal. Kaedah mekanikal ataupun kaedah fizikal. Kaedah ini adalah kaedah di mana kita menggunakan tangan untuk memusnah serangga perosak seperti siput babi ataupun telur ulat ratus ataupun nama saintifiknya Spodoptura litura. Contoh kaedah yang kedua adalah contoh cara mekanikal yang kedua adalah pemasangan perangkap. Contoh pemasangan perangkap adalah kita menggunakan pelekat serangga kuning ataupun pelekat serangga biru. Pelekat serangga ini dapat memerangkap serangga seperti thrips, pelombong daun dan juga lalat putih. Yang kedua adalah struktur rumah pelindung. Struktur rumah pelindung ini adalah kaedah pencegahan awal untuk kita mengawal populasi perosak kerana kawasannya yang tertutup. Kaedah ini sesuai digabungkan dengan kaedah biologi yang akan saya terangkan selepas ini. Kaedah yang ketiga ialah kaedah biologi. Kaedah biologi adalah kaedah di mana kita menggunakan musuh semula jadi yang kita yakin tidak akan menyerang tanaman perosak, menyerang tanaman tetapi dapat mengurangkan populasi perosak. Contoh ejen biologi yang sesuai digunakan pada kawasan sawi adalah seperti lalat ataupun tiger fly. Ataupun nama saintifiknya digelar sebagai Panacea exigua. Lalat ini akan menyerang serangga perosak Liromyza species pada peringkat dewasa menggunakan struktur proboscis ataupun struktur yang seperti mulut. Dia akan menyerang serangga itu pada peringkat dewasa.
Kaedah yang keempat adalah kaedah kimia. Kaedah kimia adalah kaedah yang selalu petani gunakan untuk mengawal serangga perosak. Dan kaedah ini merupakan kaedah yang paling efektif dan menunjukkan kesan yang paling cepat. Bahan kimia ini kita menggunakan bahan kimia aktif untuk membunuh dan mengganggu metabolik perosak. Contoh bahan aktif yang kita guna dalam untuk mengawal perosak adalah seperti cypermethrin, dimethion dan juga lambda cyhalothrin. Jadi racun ini akan membunuh dan mengganggu metabolik perosak dengan cepat. Tapi kita harus mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan pada botol racun agar kita tidak melakukan pencemaran kepada kawasan ladang. Terdapat pelbagai jenis racun kimia yang boleh kita beli untuk mengawal kesemua jenis perosak seperti racun rumpai, racun serangga, racun kulat dan juga lain-lain lagi. Tapi perlu diingatkan semuanya haruslah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan pada botol racun. Seterusnya saya akan terangkan tentang kawalan penyakit. Lazimnya pada sayur sawi terdapat 4 jenis penyakit yang sering menyerang sayuran sawi. 4 penyakit tersebut adalah penyakit reput lembut, penyakit reput daun, penyakit reput akar dan juga penyakit layu anak benih. Jadi penyakit reput lembut ini adalah penyakit di mana disebabkan oleh organisma yang bernama Erwinia carotivora. Erwinia carotivora ini akan menyerang pada bahagian batang sawi dan menyebabkan batang itu membusuk dan juga berair. Jadi batang tersebut dalam kemudian akan mereput dan juga akan merosakkan tanaman sawi-sawi. Jadi untuk mengawal penyakit ini adalah kita perlu memastikan kawasan ladang mempunyai saliran yang baik. Dan apabila kita dapati pokok sawi itu dijangkiti oleh penyakit reput lembut diserang oleh Erwinia carotivora, kita perlu secepat mungkin memusnahkan sayuran tersebut agar ia tidak merebak kepada kawasan yang lain. Jadi cara yang kedua untuk mengawal penyakit ini adalah dengan merawat biji benih menggunakan racun tiram. Penyakit yang kedua adalah penyakit reput daun. Penyakit reput daun ini disebabkan oleh Corticum solani. Ia akan menyebabkan daun pada sayur sawi itu akan rosak dan juga membusuk. Corticum solani ini cenderung untuk muncul di kawasan yang lembap. Jadi untuk kawal penyakit ini kita perlu pastikan kawasan ladang itu juga mempunyai saliran yang baik. Dan kita boleh merawat pokok tersebut dengan racun kimia jenis fenomid ataupun pentazine. Penyakit yang ketiga adalah penyakit reput akar. Penyakit reput akar adalah disebabkan oleh organisma yang bernama Plasmodioflora brassicae. Plasmodioflora brassicae ini dia akan menyerang bahagian akar dan menyebabkan akar sawi itu akan mereput. Pada peringkat awal ia akan menyebabkan akar pada sayur sawi itu membengkak. Jadi apabila akar itu membengkak, dia tidak dapat menyerap nutrien daripada tanah dan menyebabkan pertumbuhan terbangkut dan seterusnya menyebabkan akar itu membusuk. Jadi untuk mengawal penyakit ini kita dapat merawat biji benih dengan racun kimia seperti pentazine. Penyakit yang keempat adalah penyakit layu anak benih. Penyakit layu anak benih ini disebabkan oleh berlaku apabila anak benih yang dah bercambah tu dia akan layu dan juga terutamanya membusuk di bahagian pangkal. Jadi apabila pokok ini layu dan membusuk, anak pokok ini kita perlu sulam untuk memastikan tahap pengeluaran sawi adalah pada tahap yang maksimal. Jadi apabila keadaan yang berlaku, ia akan menambah beban kepada pekerja ladang. Jadi untuk mengawal penyakit layu anak benih, kita boleh merawat biji benih dengan racun kulat seperti capstan ataupun anak benih yang dah bercambah tu kita kawal dia dengan racun benamine. Jadi keempat penyakit ini sebenarnya kita boleh kawal dengan menggunakan kaedah teknologi ataupun struktur rumah pelindung. Kaedah teknologi yang saya maksudkan seperti hidroponik ataupun fertigasi, di mana kita dapat mengawal penyakit yang berasal daripada tanah ataupun soil-borne disease. Yang kedua adalah struktur rumah pelindung, di mana kita dapat mengawal serangga perosak daripada masuk dan juga dapat mengawal jumlah air yang diterima oleh sayur sawi terutamanya pada musim hujan. Sebab lazimnya sayur sawi yang dah hampir matang
Ia akan rosak apabila menerima air yang berlebihan. Jadi struktur rumah pelindung dapat mengawal air yang diterima oleh sayur sawi. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Semoga sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Wow, baiklah. Terima kasih kepada saudari Siti Munirah binti Tazidin atas perkongsian menarik sebentar tadi. Semoga para pendengar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah dicurahkan. Maka, berakhirlah slot Virtual Speakers Corner pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada hari Selasa yang akan datang dengan informasi yang padat untuk tatapan semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panel dan para pendengar sekalian, serta memohon untuk menutup majlis ilmu kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam.